Okay, so hari tu saya tinggalkan awak part polarity. So harapnya masing-masing buatlah polarity tu untuk yang molecular geometry tu. So ni nanti saya share lah jawapan ni. Yang penting kalau tengok dia pada yang apa kita panggil sebagai bond dipole tu lah. Tu bond dipole tu itu yang kena ada. And then kalau boleh letaklah partially negative, partially positive. So dia punya word tu yang warna hitam tu lah. Apa yang awak kena explain bila ditanya explain polarity. First kena cakap bond dipole boleh cancel tak boleh cancel. Awak punya dipole moment iaitu bond dipole tu, total bond dipole tu boleh cancel sama dengan kosong ataupun tidak sama dengan kosong. And then bagi tahulah awak punya conclusion molekul tu adalah polar ke non polar molekul. Dia macam tu sahaja bila kita nak explain berkenaan dengan polarity lah hari tu. So setiap molekul tu kena tulislah, kena lukislah bond dipole. Apa yang ada dekat setiap bond tu, sebab setiap bond tu ada polar bond. So memang kena tunjuklah ke arah mana dia punya polarity, iaitu ke arah mana dia punya electronegativity tu. And then with simulation memang bond dipole can cancel each other. Mu sama dengan kosong. So bila boleh cancel mu sama dengan kosong, so kesimpulannya BF3 adalah jadi non-polar molekul. Okay, so untuk basic shape kalau perasan dia semua adalah senang cerita yang tak ada lone pair, termasuk square planar, dia adalah non-polar molekul sebab dia punya bond dipole boleh cancel. Sama juga dengan super planar, dia adalah non-polar molekul lah. Dia adalah non-polar molekul. So sebenarnya semua basic shape termasuk square planar yang ada lone pair, dia boleh can cancel each other, mu sama dengan kosong. Awak punya molekul itu sebagai non-polar molekul. Okay, tapi bila adanya lone pair, senang cerita bukan basic shape. Maksudnya selain daripada yang basic, contoh linear, trigonal planar, hari tu tetrahedral, trigonal bipyramidal dengan octahedral tu semua tu. Selain daripada tu, yang ada senang cerita yang ada lone pair, memang tak boleh cancel each other. So mu awak ataupun dipole moment awak sama dengan kosong. Okay, so macam tu, kiranya setiap yang ada lone pair tu memang akan jadi polar molekul. Tapi nak kena tahu macam mana dia ada lone pair ataupun tidak daripada punya Lewis structure lah hari tu. Sebab tu kena dapatkan Lewis structure, lukis molecular geometry. Lepas tu ingat pula untuk yang ada lone pair, dia kena ada resultant ni lah, yang arrow ni warna merah ni. Ni wajib adalah, ni yang tak boleh cancel ni. Ni yang kena wajib ada, di mana tu yang tak boleh cancel sebab tu mu awak iaitu dipole moment tidak sama dengan kosong. Sebab tu dia jadi polar molekul. So nanti saya share jawapan untuk ni. Boleh tengok kalau basic shape je, dia boleh cancel, mu sama dengan kosong, dia non-polar molekul. Tapi yang untuk non-basic shape, dia tak boleh cancel, mu tidak sama dengan kosong, so dia jadi non-polar molekul. So ini adalah polarity. So habislah kat situ polarity. Sekarang kita nak masuk subtopik baru iaitu 4.3 orbital overlap. Okay. 4.3 orbital overlap dengan hybridization, tapi kita masuk dulu part orbital overlap lah dulu. Saya ceritakan pasal orbital overlap. Itu sebab kita dah belajar dah orbital overlap, di mana awak dah belajar orbital kan, kita dah tahu awak ada s orbital, pasal awak ada tahu ada p orbital, pasal ada d orbital. So daripada SPD punya orbital ni, dia akan buat awak punya, kalau ingat balik, dia berkenaan dengan sigma bond ataupun pi bond. So bila diorang overlap ni, s orbital dengan s orbital dia overlap, dia akan jadi bond apa? Sigma ke pi? Kalau s dengan p bila overlap jadi orbital apa? Jadi bond apa? Jadi sigma bond ke jadi pi bond? So kita nak tengoklah bila orbital s P bila dia overlap dia akan jadi bond apa. Kita nak tengok tu dululah yang untuk yang pertama tu. Okey. Sekarang ni kita nak tengok orbital overlap dengan hybridization. Kita tengok dulu orbital overlap. Okey, sekarang ni dia kata valence bond theory. So valence bond theory dia nak cerita awak akan dapatkan sigma, kat situ sigma dan pi bond. Dia terhasil bila awak punya orbital overlap dengan each other. Sebab ingat balik,
Kalau H kan bila awak buat hari tu electronic configuration, dia akan berakhir dengan, kalau ingat balik lah, kan awak buat electronic configuration kan untuk untuk H akan dapat 1s 1. Lepas tu dengan sama jugalah hidrogen 1s 1 kan. 1s tu apalah. So dia akan berakhir dengan orbital s. So orbital s untuk pada hidrogen ni dia akan overlap dengan satu lagi orbital s dan satu lagi hidrogen supaya menjadi sigma. Sebenarnya dia overlap untuk menjadi sigma bond. So sebenarnya dia overlap antara orbital s dengan orbital s satu lagi H. So dapatlah overlapping of 1s orbital. So sebenarnya bila digabung ada jadi bentuk yang macam ni sebenarnya. Yang kat bawah ni. Okay, so untuk overlapping yang orbital tu dia contain a pair of electrons. So bila dia overlap ni kat tengah-tengah ni sebenarnya dia punya elektron kat tengah-tengah ni sebab kenapa dia orang share elektron bersama. Saya besarkan, patah balik. Tadi dia cakap overlapping orbital contain a pair of electron. Bila dia overlap, dekat overlap tu yang ada contain awak punya elektron. Elektron kat tengah-tengah dia punya tempat dia overlap tu. Okay. Betul elektron di sini concentrate between bonded atom lah, memang dia akan sebab elektron kat situ. So semua orang kena tumpu pada kawasan tu. Okay, and then the strength of bond depends on the degree of overlapping. Itu kata single, tengok pada awak punya bond lah. Ada single bond ke, double bond ke ataupun triple bond. Ingat balik hari tu masa chapter awal-awal chapter 4 kita ada tahu dia punya kekuatan single, double dengan triple. Kalau fikir triple bond memang lagi kuat lah kekuatan bond. Tapi triple bond pendek. Triple bond dia kuat, paling kuat. Tapi dia juga paling pendek. Dia gitu terbalik. Kan dia punya kekuatan inversely proportional dengan dia punya length. Bila lagi kuat, lagi pendek. Bila lagi lemah, lagi panjang awak punya bond tersebut. Itu nak cerita pasal orbital overlap. So senang cerita bila dia overlap tu, so awak punya elektron tu kat tengah-tengah ni ada elektron. Elektron tu berada pada orbital yang tempat dia overlap tu. Situlah dia punya a pair of elektron berada. Okay, so overlap ada 3, 1, 2, 3, 4 lah. Ada 4 kebarangkalian untuk dia overlap. Di mana ada, sebab awak tahu awak ada S and then awak ada P. So overlap pertama adalah S dengan S. Dia kata untuk sigma bond, kita tengok untuk sigma bond dulu. Okay, untuk sigma bond, dia pertama dia akan overlap S dengan S. So kalau tengok kat H ni, orbital untuk H 1S, so ada satu elektron. Sebab ingat ada tu kita bila awak buat electronic configuration dia adalah 1S 1. Sama juga dengan satu lagi H 1S 1 sebab tu ada satu elektron dekat dalam orbital S. So 2H ni, ingat bila jadi H tu kan, dia gabung. So bila dia gabung dia akan overlap dia punya orbital setiap S tu. Orbital S untuk setiap H tu dia akan overlap. So bila overlap dapatlah H tu punya molekul, tapi akan jadi H. H ni kan single bond. Single bond akan jadi sigma bond. Okay, untuk nak produce sigma bond, yang pertama kita overlapkan dua orbital S. Okay, yang kedua nak produce sigma bond, kita overlapkan S dengan P orbital. Tu kalau tengok H dengan Cl. H tahu tadi dia memang 1s1. Lepas tu bila kita buat untuk Cl, awak buat electronic configuration, awak akan dapat 3p1, hujung sekali 3p1. Sekejap 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Okay, dia memang 3p5 tapi dia akan ambil pada 3p. Bila kita buat orbital diagram akan ada satu elektron yang masih lagi tak ada pairing, betul? So elektron yang tak ada pairing tu lah kita akan
overlapkan, yang ni 3p, satu elektron daripada 3p ni kita akan overlapkan dengan H supaya nanti barulah dia akan penuhkan orbital P tu. So 3p yang pada Cl ni akan overlap dengan orbital dari S orbital daripada H. Dia masih lagi menjadi sigma bond sebab dia overlap untuk N punya P orbital tu. Kalau perasan pada hujung ni, dia overlap hujung pada hujung punya P orbital. Yang senang cerita. So S dengan P orbital pun dia akan menjadi sigma bond. Di mana sebenarnya kalau buat kan dia jadi HCl. Masih lagi single bond. Ingat single bond dia adalah sigma bond. Single bond kan kita dah tahu dah, bila ada single bond memang akan kita panggil sebagai sigma bond. Okay, satu lagi bila kita nak produce sigma bond, bila kita overlapkan antara P dengan P. Tapi kita overlapkan P dengan P, kita panggil N to N punya overlap. Okay, kenapa N to N? Sebab dia hujung dengan hujung. Kalau nanti awak perasan pada pi bond, dia akan overlap side to side gini. Dia akan overlap side to side. Tapi bila untuk sigma bond untuk P orbital yang bawah ni, dia akan overlap side to side, hujung-hujung. Tapi untuk pi bond, kalau perasan kat belah kanan ni, dia sideways. Side to side. Beza pi bond, side to side. Kalau sigma bond untuk P orbital, dia N to N. Hujung dengan hujung. Masih lagi sigma bond tapi dia berkenaan dengan P orbital. Itu yang contoh untuk F. Kalau ingat balik dia punya electronic configuration dia akan jadi 1s2, 2s2, 2p5. So bila buat orbital diagram, awak akan perasan akan ada satu elektron pada 2p yang masih tidak ada partner. Yang tak ada partner tu, yang pada 2p yang tak ada partner tu lah. Yang ni kita akan overlapkan dengan satu lagi yang 1s2, 2s2, 2p5 daripada F punya juga. Maksudnya pada F satu lagi 2p dia akan overlap dengan satu lagi F daripada 2p juga. So dia akan overlap menjadi sigma bond. Masih lagi sigma bond sebab dia overlap N to N. Tapi bila untuk pi bond, okay, ingat pi bond dia ada ini tadi untuk single. Single. Okay, pi bond dia terhasil bila awak punya bond tu ada jadi double bond dengan triple bond. Bila ada double bond dengan triple bond baru wujudnya pi bond. Tapi pada double bond dengan triple bond masih lagi sigma sebab ingat balik hari tu untuk double dia akan ada satu sigma satu pi. Kalau untuk triple ada satu sigma akan ada 2 pi. Masih lagi double dengan triple masih lagi ada sigma bond. Cumanya double dengan triple dia ada penambahan pi bond kat situ. Okay, macam mana pi bond boleh terhasil? Sebab tadi saya beritahu kalau N to N sigma. Tapi untuk pi bond nak terhasil dia akan overlap side to side. Side to side akan give pi bond. Di mana sideways punya overlapping tu P orbital. Tu yang nampak macam ni. Dia overlap dua P orbital tapi secara sebelah-sebelah gitu. Di tangan awak itu. Itu kan jadi pi bond. So kalau perasan kat bawah ni, ni ada punya lukisannya tu. Tapi tak jelas pula kan. So yang ni garis putus-putus ni lah. Misalnya garis putus-putus kat belakang tu lah. Dia adalah sebagai pi bond. Tu kalau ni kena buat nanti kita akan refer daripada Lewis structure. Di mana macam ni kena tahu dia ada double bond ke tak ada double bond. Maksud daripada Lewis structure tu kita bolehlah buat orbital overlap ni. Nanti ni awak kena lukis nanti ni.
Ni yang nanti kita akan masuk masa hybridization. Part yang ni kita akan cuba untuk lukis. Awak pun kena lukis untuk part orbital overlap. Kita apa ni nak tunjuk dululah. So kalau perasan yang garis putus-putus tu pi bond. Tapi kalau ni H dengan C ni, yang ni adalah sigma. Yang tengah-tengah ni pun sigma, yang hujung ni pun sigma lah. Sebab ni S dengan P orbital dia overlap. Yang ni P dengan P orbital dia overlap tapi end to end. So jadi sigma bond. Ni P dengan S orbital, so dia akan jadi sigma bond jugalah. Itu cara nak baca bila kita dah overlap kan. Harapnya faham. Ada tak faham, boleh saya nak terangkan balik ke? Boleh? Yang masih rahsia itu bermakna itu molekular proses. Okay, tak ada pertanyaan, maksudnya boleh dah tu, harapnya boleh. So ingat untuk sigma bond ada 3 kita nak overlap. S dengan S, S dengan P, P dengan P, tapi P dengan P syaratnya mesti end to end. Kalau pi bond syaratnya hanyalah side to side sahaja. Tu nak bezakan sigma dengan pi bond. Okay, so ini adalah soalan tutorial. So dia kata macam mana kita nak distinguish between a sigma bond and pi bond. Boleh tengok balik nota tadi. Macam mana kita nak bezakan sigma dengan pi bond. Bagi tahulah, kalau sigma bond kita boleh overlapkan antara S dengan S, S dengan P orbital, P dengan P orbital tapi dengan syarat end to end punya overlap. Tapi kalau P orbital, pi bond, macam mana kita nak bezakan pi bond dengan sigma bond? Pi bond kita hanya overlap secara side to side untuk P orbital, dan juga dia hanya dia hanya berlaku pada double dengan triple bond saja. Tu kita nak bezakan sigma dengan pi bond. Tu boleh tengok nota saja untuk soalan nombor 1. So settle. Okay, lepas tu nombor 2, soalan bertanya juga. Okay, berapa banyak sigma dengan pi bond yang dalam molekul yang telah ditunjukkan? Kalau A dengan B senanglah sebab soalan dah bagi nampak dah, okay, dia ada sigma, dia ada pi, dia ada double bond kat tu. Dia ada single bond, dia ada double bond. So awak boleh kira lah berapa dia punya sigma, berapa dia punya pi bond. Tapi kalau untuk C dengan D, macam mana nak tahu? Kita kena buat Lewis structure, sebab baru boleh nampak berapa dia punya single bond, berapa dia punya double bond. Sebab kena ingat, kalau single dia akan produce sigma bond, kalau double dia ada satu sigma, satu pi. Saya keluarkan balik tadi. Kalau single memang sasah dia akan jadi satu sigma bond. Sigma macam tu pula. Dia memang akan jadi satu sigma bond. Tapi kalau double akan ada satu sigma, satu pi. Kalau triple dia ada satu sigma dan 2 pi bond. Ni nota lah sebenarnya. Ni daripada nota hari tu. Bila memang single, memang kita hanya ada satu sigma bond saja. Bila double ada satu sigma, satu pi. Bila triple ada satu sigma, ada 2 pi. Okay, so kalau kita tengok untuk yang A. So kalau yang A senang je lah kan. Memang dia semua adalah single bond. So senang je lah. Single memang ada sigma bond saja. Maksudnya dia hanya ada total 4 sigma bond. So yang ini pentingnya. Okay, so senang lah sebab dia dah bagi dah nampak lah dia punya structure tu. Okay, kalau yang B pun kita dah tahu dah. Okay, dia ada berapa single bond? Ada 1, 2, 3, 4. So mesti ada 4 sigma bond. Tapi kini ingat balik, dia ada satu double bond. Satu double bond ada satu sigma, satu pi bond. Tadi dia ada 4 dah sigma bond, tambah lagi satu daripada double. So jadi ada 5 sigma bond. Sebab ingat balik tadi 4 sigma bond daripada single bond tambah 1 sigma daripada double bond. Saya keluarkan macam tu. Okey, tambah lepas tu dengan dia ada pi bond sebab ada satu double bond saja.
Maksudnya awak punya pi bond hanya ada satu pi bond. So harapnya boleh kat situ, boleh faham. Macam ni saya dapat 4 sigma dengan 1 sigma bond tu. Ingat balik 4 sigma ni daripada 4 single bond. Lepas tu 1 sigma yang ni daripada 1 double bond. Okay, so kalau C ni untuk N2, N2 ni awak kena dapatkan dia punya Lewis structure lah. So kita kena look dulu lah dia punya Lewis structure untuk C. So ingat ingat balik N awak ada 5 elektron, 5 darab 2, so maksudnya total 10 elektron. Kenalah try buat dia punya Lewis structure, sebab soalan awak tak nampak lagi berapa dia punya single, berapa dia punya double bond kan. So kenalah juga buat. Dah 2 elektron, so ada 8. Okay, so 8 kita cuba octet kan. 1, 2, 3. Kita kasihlah share, maksudnya secara fact and square sebelah dengan sebelah. Tapi kalau perasan masing-masing tak masih lagi octet, sebab ingat balik OC dengan N mesti octet. Mesti octetkan OC dengan N ataupun CON mesti octet. So dalam kes ni dia tak octet lagi. So bila tak octet lagi, kenalah bagi lone pair tu masing-masing kena share. So dapatlah, dia ada triple bond punya bila kita buat Lewis structure untuk N2. So dia triple bond. Ingat balik triple bond, dia ada 1 sigma, ada 2 pi bond. So boleh habiskan. Untuk yang ni dia ada 1 sigma bond dan ada so akan ada 2 sigma bond. So macam tu je lah. Pasti tapi kena dapatkan, kena nampak lah berapa single, berapa double, berapa triple. Dia sama juga dengan NO3 minus. So cuba try buat untuk NO3 minus. Cuba try buat untuk NO3 minus. Tak pun awak tengok balik structure kita pernah buat ke, ada tak NO3 minus. Daripada situ dapatkan dia punya lukisan dia structure. So awak tahulah dia double, berapa single bond, berapa double bond, ada ke triple bond, ada ke tak. Maksud kita boleh tentukan berapa sigma, berapa pi bond. So try buat yang untuk yang D. Saya tinggalkan nak untuk D lah supaya dapat buat. Okay, so Fah nak tanya. Okay, tak ada. Harapnya boleh faham. Okay, sekarang ni kita nak pergi try hybridization. Maksud sedikit saya terangkan je lah. Okay, describe formation hybrid orbital of central atom. Okay, untuk hybridization, sekejap lagi saya terangkan. Dia berkenaan, ingat bila kita cerita pasal hybrid orbital, dia masih lagi kita overlap kan. Tapi bila kita overlap kan, kalau tadi kan kita belajar untuk orbital overlap mostly untuk 2 atom saja. Kalau perasan dia hanya 2 atom saja, H dengan H, H dengan Cl, F dengan F, macam tu. Maksudnya kita overlapkan antara 2 orbital sahaja. Okay, tapi bila hybridization ni adalah bila masa kita overlapkan awak punya orbital lebih daripada 2. Kita overlapkan awak punya central atom, dia lebih kepada cerita pasal central atom. Central atom awak kita overlapkan lebih daripada 2 atom. So dia menjadi hybrid. Maksudnya dia akan bertukar. Kalau bertukar maksudnya macam mana hybrid tu, dia masih lagi overlap, cumanya dia akan membentuk overlap yang baru. Kita panggil dia sebagai SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Lama. Kalau tak kita bagi overlap macam biasa je. Tadi overlap S dengan S, S dengan P, S dengan P dengan P. Tapi bila awak punya central atom tu, ingat itu kan kita dah belajar molekul contoh BF3. Macam mana kita nak overlapkan B ni sampai 3 orbital. So macam mana dia punya bentuk 3 orbital tu. So dia akan membentuk overlap orbital yang baru, kita panggil sebagai hybrid orbital, di mana hybrid orbital ada SP, ada SP2, ada SP3, SP3D, SP3D2.
Jangan risau, SP2, SP3 ni ini sebenarnya menunjukkan basic shape. Ingat pada tadi kita dah belajar basic shape, kita dah belajar dah sebelum ni. Basic shape awak ada linear, awak ada trigonal planar, awak ada tetrahedron, awak ada trigonal bipyramidal dengan awak ada octahedron. Itulah sebenarnya yang kita nak belajar untuk hybrid tu. Hybrid tu untuk basic shape tu. So basic shape ni yang awak belajar sebelum ni, linear, trigonal planar, apa lagi tadi, tetrahedral, dia akan membuat ataupun menghasilkan orbital overlap yang baru. Maksudnya hybrid lah. Dia produce lah SP2, SP3 ni daripada basic shape tu lah. Okay, so kita tengok dulu, saya tunjuk je contoh di mana nanti next class kita akan cuba nak lukis lah. First saya nak describe dulu formation untuk hybrid orbital tu. Nanti next class kita akan cuba nak lukis. Ingat? So awak akan cuba untuk lukis hybridized punya orbital ni macam mana, kena tahu lukis. Nak tahu benda tu daripada Lewis structure. Sebab tu saya tekankan sangat Lewis structure daripada awal lagi. So bila kita nak buat hybridization, kena mahir electronic configuration dan juga Lewis structure. Okay, tak apa. Tu nanti next class kita akan belajar nak lukis. Tak apa, pelan kayu-kayu, jangan risau. Okay, saya nak tunjukkan. So, tadi saya terangkan hybridization adalah konsep of mixing atomic orbital into new hybrid orbital. Dia campurkan beberapa, kita dah belajar orbital tu, ada SP tu, kita campur lebih daripada 1 ataupun 2, lebih daripada 2 lah, pilih 2 ataupun 3, kita akan buat orbital, hybrid orbital yang baru. Kita hanya fokus untuk central atom saja dan pada valence elektron. Kita hanya fokus pada central atom saja. So kalau lepas ni awak tengok pada buku rujukan, sebab buku rujukan dia ada hybrid untuk terminal atom. Jangan sebutkan terminal atom tengok pada central atom sahaja. So untuk hybridization only for central atom. Okay, so untuk hybridization untuk SP, so pertama tadi kita akan buat hybrid orbital yang baru iaitu SP. So SP dia antara S orbital dengan P orbital. Dia bergabung akan menjadi orbital yang baru. Which is kita panggil sebagai SP orbital je sebenarnya. Dia bukan overlap ke apa ke, dia kita mixkan dia menjadi orbital yang baru iaitu nama dia SP orbital. Itu nama baru dia SP orbital. So kalau perasan dia akan bentuk macam P orbital je juga sebenarnya. Maksudnya lebih kurang sama P orbital. So dia akan memberi linear punya arrangement. Okay, tak apa, ni penerangannya. So dia akan mix kan, campur S dengan P orbital menjadi SP orbital. Dia akan membentuk linear arrangement. Hanya nak tahu tu je, bagi tahu tu je dulu. Sekarang kita, ni contohnya. Ni contoh BCl2. Ni nanti kita kena lukis ni. Yang awak kena lukis macam ni lah. Ada macam bunga-bunga sikit. Warna hijau tu dengan warna apa? Warna merah tu. Pasal inilah cara nanti kita akan lukis hybridization. So boleh dah tahu macam mana nak lukis tu. Tengok kelopak dia tu mesti tutup. So kalau ingat hari tu bila kita overlap, ni maksudnya B ni ingat SP orbital tadi saya bagi tahu dah, hybrid hanya sentuh pada, dia berkenaan pada central atom. Terminal atom tak ada hybrid. So kalau perasan dia akan overlap between yang ni tadi SP orbital ni kan SP orbital. So ini adalah P orbital. So dia akan overlap SP dengan P orbital. Akan jadi sigma bond. Masih lagi end to end. So masih lagi menjadi sigma bond. Single bond lah. Kan single bond ni kalau perasan dekat BeCl tu masih lagi single bond. Which is masih lagi sigma bond. Cumanya BE sahaja dia punya orbital ni warna merah tu, nampak dia menjadi nama dia SP orbital. Dia lain sikit. Ingat pada terminal atom saja untuk pada central atom saja terminal atom masih lagi P orbital. Okay, so kalau ingat terminal atom masih lagi P orbital.
Yang mix ataupun new hybrid tu hanya untuk central atom sahaja, untuk BE sahaja. Tak apa, nanti kita belajar lagi, sabar. Okay, pergi pula untuk sp2. Nama pun sp2, maksudnya kita guna satu S dan 2 p orbital untuk kita mixkan menjadi sp2 orbital hybridization. So bila perasan, bila dia gabung satu S dengan 2 p orbital, dia akan menjadi sp2 orbital. Kalau perasan nampak bentuk dia menjadi trigonal planar. Bentuk hybrid ni membentuk trigonal planar bila kita campurkan satu s orbital dengan 2 p orbital. Okay, so contoh adalah macam BCl3 ataupun tadi kita nak buat BF3. Sama je lah, dia akan membentuk macam ni. So ingat, sp2 tu hanya warna purple tu je. Tu je lah. Ni purple ni adalah sp2 awak. Yang hijau untuk Cl tu masih lagi P ni masih lagi P. Sebab ingat, hybridization mix of orbital ni hanya berlaku pada central atom sahaja. Tidak berlaku, dia boleh berlaku pada terminal atom, tapi awak tak belajar. Kita tak belajar untuk terminal atom. Awak hanya belajar untuk central atom sahaja. So mix of orbital sp2 ni hanya untuk central sahaja. Terminal atom masih lagi orbital yang tak ada mix lagi masih lagi P, masih lagi S. Depends lah pada awak punya terminal atom tu dia berakhir pada orbital apa. So kalau tu nanti kita akan buat lah bentuk dia macam ni. Tak apa, nanti kita akan pelan kayu-kayu kita akan lukis macam ni. Memang macam ni lah bentuknya, cumanya yang ni tak adalah yang ni kecil ni tak ada, tak payah. So inilah kita akan lukis ni. Awak akan lukis, awak akan cuba lukis bentuk hybridization ni. Apa, saya tunjuk je dulu, nanti kita ke next slide kita akan masuk. Okay, next punya mix orbital kita guna 1s dengan 3p orbital. So nama dia memang sp3 orbital hybridization. Bila kita mixkan 1s dengan 3p orbital, dia akan jadi sp3 orbital. So bila jadi sp3 orbital, sebenarnya kalau perasan bila dia bentuk macam ni bentuk dia akan menjadi bentuk sebenarnya tetrahedral sebenarnya. Okay, so contoh apa molekul yang kita dah tentukan dia molekul geometri dia tetrahedral, so dia akan bentuk macam tu. Macam tu lah kita akan lukis nanti. Awak akan lukis contoh CH4. So asalnya kita dah tentukan CH4 adalah molekul geometri tetrahedral. So bila kita nak lukis hybridization, kita nak nampakkan overlapping dia tu, ni lah bentuk nanti awak lukis. Kecuali yang ni tak payah tau. Yang kecil-kecil ni tak ada, tak payah. Tapi yang lain tu macam tu. So di mana yang pada C sahaja, yang ni yang awak punya sp3. Okay, pada karbon tu saja. Yang pada H tu masih lagi, ini masih lagi s orbital. Kalau perasan H tu masih lagi s orbital. So kena ingat balik, mix of hybrid ni ataupun hybridization ni hanya berlaku pada central atom sahaja. Pada karbon sahaja yang berlaku pada mix tu. Yang sp3, sp2 tadi berlaku pada central atom sahaja. So yang pada karbon ni 4 ni, inilah sp3 tadi. Tapi pada terminal atom masih lagi orbital dia yang asal. Okay, harapnya nampak benda tu. Okay, yang kedua terakhir adalah sp3d. Tengok daripada nama pun kita tahu dah dia mixkan berapa orbital p, berapa orbital d, berapa orbital s. Maksudnya dia mixkan satu orbital s, 3 orbital p, 1 orbital d. 1s, 3p, 1 orbital d. So dia mixkan ni menjadi sp3 punya hybridization. Kalau perasan bentuk dia macam ni, nama dia kalau ingat balik dia adalah trigonal bipyramidal
middle. Bentuk dia akan membentuk bila sp3d dia akan membentuk hybrid, bentuk dia trigonal bipyramidal molecular geometry dia. So contohnya PC alpha macam tu. Macam tu lah kena lukis. So kalau perasan untuk hybridization awak masih lagi kena lukis bentuk macam molecular geometry. Tak boleh lukis macam tu structure suka hati awak je, tak boleh. So untuk hybridization dia kena follow dia punya lukisan molecular geometry. So kalau perasan PC alpha ni pun bentuk dia trigonal by pyramidal. So ingat balik yang warna merah tu ya. Yang warna merah ni lah. Yang warna merah untuk pada P tu lah sp3d awak. Pada karbon tu, pada karbon, pada Cl ni masih lagi P orbital. Ni masih lagi P orbital. Ni masih lagi P, masih lagi P, masih lagi P. Cuma yang warna merah tu adalah awak punya mix of hybrid tadi sp3d. Ni nanti kita akan lukis ni, awak lukis macam kelopak bunga dah, lebih kurang sikit. Tapi tak payah dah berkala-kala. Ingat kita draw, bila kata namanya draw, awak boleh guna pensel Hari tu saya lupa nak cerita, lupa nak cakap. Bila nak lukis molecular geometry boleh guna pensel pun sebenarnya, kecuali bila kita nak labelkan sahaja. Bila label kena guna pen lah. Selepas ni kalau kita lepas ni kita akan lukis hybridization. Bila kita nak buat kelopak-kelopak tu boleh lukis pensel, tapi bila kita nak labelkan, contoh labelkan mana sp3d, mana p orbital, tu kita kena guna pen lah. Itu bezakan label dengan kita nak lukis. Okay, last punya hybrid adalah sp3d2 sebenarnya. sp3d2 di mana dia hybridkan satu orbital S, masih lagi 3 orbital P. Kenapa 3 je? P kan sampai 3 orbital saja, ada PX, PY, PZ saja. And then D sampai kita mixkan 2 orbital D sahaja. So bila dia bergabung, betul, dapatlah bentuk, kalau perasan dia akan membentuk octahedral sp3d2. So contoh lukisan yang akan kita buat SF6. Ni untuk SF6. Masih lagi bentuk octahedral. So kita lukislah macam ni. So nanti tambahan label, kena label lah. Yang ni, yang warna oren ni semua adalah sp3d2. Ni sp3d2 yang oren, sp3d2. Yang setiap ni kena label sp3d2. Tapi yang pada F ni dia adalah P orbital. Kena label lah untuk setiap orbital tu awak kena label sama ada dia adalah sp3d2 punya mix hybrid tu ke ataupun bukan. So setiap tu kena label lah. So nanti lukisan ni macam ni lah. So bila hybridization nanti lukisan awak kena besar sikit lah supaya kita nak label tu lagi nampak. Lagi-lagi nanti kita nak lukis elektron yang kat tengah-tengah tu. A pair of electron. Ni kalau untuk basic shape. Ni kita bagi contoh basic shape lah. Nanti kita boleh lukis juga untuk non-basic shape juga, which is yang ada lone pair tu nanti kita akan buat selepas ini. Okay, ada pun nak tanya setakat tu? Hari ni penerangan saja. Benda-benda macam ni kan, HI dan nak tanya? Tak ada, kalau tak ada itu saja kita punya kelas hari ini. Terima kasih, jumpa korang hari Rabu. Siapa lagi tak buat yang homework tu sila hantar. Tadi saya check Zikri, Edwin dengan Afiq, sila siap settlekan. At least buatlah, try buat untuk contoh molecular geometry yang lain pula. Kalau tak ada apa, itu saja. Terima kasih.